Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok sains tingkatan 4. Okay, part 8 yaitu unsur dan paham. Okay, sebelum kita bermula, kalau kamu minat dengan video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe dan buka lonceng di tepi ya. Jadi seperti yang biasa, PowerPoint ini disediakan oleh Cikgu Norazila Kanli dari SMK Ulu Tiba. Oke, jadi kita sambung ke subtopik yang pertama. Jadi subtopik yang pertama yang kita nak belajar hari ini adalah 8.1 asal jiring. Oke, asal jiring. Jadi jiring, oke, jiring dengan jisim tidak sama. Ingat, jadi jiring ialah merujuk kepada pahang atom, pahang molekul dan pahang ion. Oke, tiga pahang ini ya. Jadi, pertama kita tengok atom. Atom ialah jarak yang paling kecil. Ingat kata kunci ini. Jarak yang paling kecil di dalam sesuatu unsur dan atom ialah unit yang paling asas. Jadi ada dua kata kunci di sini ya. Atom ialah unit yang paling kecil dan paling asas dalam unsur. Hafal dua kata kunci ini. Dan kedua kita tengok molekul. Molekul ialah gabungan. Ada nampak? Molekul ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Maksudnya kalau dua biji ataupun lebih atom mereka gabung bersama, jadi dia akan menghasilkan molekul. Hafal? Jadi molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama ataupun berbeza. Okey. Contoh jenis atom yang sama ialah oksigen, betul? O2. Dia terdiri daripada dua biji atom oksigen. Okey, boleh faham? Ini yang contoh yang paling senang lah. Maksudnya dia terdiri daripada atom yang sama, jenis yang sama. Kalau terdiri daripada atom jenis yang berlainan, contoh air, iaitu H2O. Okey, maksudnya dia terdiri daripada dua biji atom hidrogen dengan satu biji atom oksigen gabung bersama jadi menjadi air. Jadi dua contoh ini rujuk kepada molekul. Boleh? Satu ialah gabungan atom jenis yang sama, satu ialah gabungan jenis atom yang berlainan, berbeza. Okey. Jadi ketiga, kita tengok ion. Ion ialah jarak-jarak yang bercharge. Okey, ingat dia ialah bercharge. Maksudnya dia ada charge positif ataupun charge negatif. Okey. Ion terbentuk apabila sesuatu atom menderma ataupun terima elektron. Okey, ingat dia juga atom sebab molekul dan ion memang terdiri daripada atom. Okey. Molekul dia terdiri daripada dua atau lebih atom, sama ada jenis sama ataupun tidak sama. Dan ion ialah berlaku apabila atom menderma, maksud hilang, kita cakap hilang elektron ataupun terima elektron. Okey, maksudnya dia mendapat elektron. Boleh? Boleh ikut? Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Okey. Pahang atom. Okey. Pahang ini pahang atom, okey. Maksudnya pahang ini akan mengandungi jarak atom sahaja. Okey. Semua unsur logam dan gas nadir. Ingat semua jenis logam dan gas nadir, nanti kita akan tengok apa maksudnya logam ataupun gas nadir terdiri daripada atom. Ingat semua logam dan gas nadir terdiri daripada atom. Dan atom-atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur. Ingat susunan mereka adalah rapat dan teratur. Manakala susunan atom di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Kenapa? Sebab logam ialah apa? Semua orang tahu. Semua logam ialah dalam bentuk pembeja. Okey, dalam bentuk pembeja. Okey, kalau pembeja kamu tahu susunan atom memang sangat rapat. Kecuali satu jenis logam bukan dalam bentuk pembeja iaitu merkuri, betul? Merkuri ialah dalam bentuk cair. Ingat merkuri dia ialah dalam, kita cakap dalam suhu bilik, okey, bukan dipanaskan atau disejukkan.
Kalau kita cakap dalam suhu bilik, molekul ialah dalam bentuk cecair. Okey, cikgu tulis di sini. Ini sahaja yang luar biasa sikit lah, okey. Jadi, tapi secara keseluruhan, jadi kita cakap semua logam ialah dalam bentuk berbeza. Okey, dalam bentuk berbeza memang susunan atom mereka sangat rapat dan teratur, okey. Tapi dalam kalau gas tadi, okey, gas kan kamu tahu, gas memang susunan atom dia memang berjauhan. Banyak ruang di antara atom dia dan tidak teratur, okey. Jadi seterusnya kita tengok, okey, ini contoh lah, okey, contoh dia, tengok logam emas, kita tengok atom emas susunan atom dia memang sangat rapat, okey, dan atom helium ialah contoh gas tadi yang tadi kita bincang, okey, atom helium ialah contoh gas tadi, you tengok susunan jarak dia memang berjauhan, okey. Okey, jadi impas kembali sikit. Jadi atom terdiri daripada jarak subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Ingat, nanti kita akan tengok lebih mendalam lagi ya. Okey, maksudnya atom mengandungi proton, elektron dan neutron. Okey, jadi seterusnya kita tengok molekul. Okey, molekul bahan ini mengandungi jarak molekul yang merupakan gabungan dua ataupun lebih atom secara kimia. Okey, tadi kita sudah cakap ialah gabungan dua ataupun lebih atom. Ini mesti hafal secara kimia. Okey, sama ada atom yang sama ataupun berbeza jenis. Tadi kita sudah cakap. Kebanyakan bahan bukan logam. Maksudnya bahan molekul ini kebanyakan ialah bukan logam. Okey. Jadi, tinta balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebagian yang wujud dalam bentuk molekul. Ingat, jadi biasanya tinta balas berlaku hanya antara bukan logam. Okey, ini maksud dia. Okey, jadi kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Kita tengok contoh molekul di sini ya. Molekul oksigen tadi cikgu sudah cakapkan O2, betul? O2, okey. Yang terdiri daripada atom yang sama jenis, okey. Dan molekul air ialah H2O, okey. H2O terdiri daripada jenis atom yang berlainan, okey. Jadi seterusnya kita tengok bahan ion, okey. Tadi kita sudah cakap bahan ion ialah terdiri daripada, okey, terdiri daripada terbentuk daripada tinta balas antara unsur logam. Ini ya. Unsur logam dengan unsur bukan logam. Okey, ingat kalau atom ialah terdiri daripada bahan logam ataupun gas nadi. Kalau molekul biasanya ialah tinta balas antara bukan logam. Dan ion ingat dia ialah tinta balas antara logam dengan bukan logam. Sebab itu dia ada charge positif dan ataupun negatif. Okey. Contoh di sini ya garam biasa. Garam biasa yang kita makan punya. Jadi dia ada nama kimia dia. Okey, yang terdiri daripada ion natrium dan ion klorida. Okey, natrium ialah logam, ingat ini ialah logam, dan klorida ini ialah bukan logam. Okey, bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif, maksudnya dia bercasa. Ingat, contoh bahan ion ialah natrium klorida. Ini nama garam biasa, dia ada nama kimia dia. Okey, jadi seterusnya kita tengok muka surat yang seterusnya. Ini kewujudan unsur dalam berbagai bentuk. Jadi unsur boleh wujud dalam berbagai bentuk, sama ada dalam bentuk atom, molekul ataupun ion. Contoh, okey, unsur velum ini ya, okey, unsur velum ini. Okey, jadi velum ini apabila dia berkarat, mari tengok apabila dia berkarat, nampak dia berkarat, dia ialah dalam bentuk ion. Okey, maksudnya dia apabila dia berkarat dia bercharge. Okey, sama ada charge positif dan negatif. Okey, jadi sama saja berkarat. Kalau dia tidak berkarat, dia macam palu punya besi yang duri punya yang palu punya. Okey, dia ialah bentuk atom. Okey, sebab itu tadi cakap dia satu unsur dia boleh wujud dalam berbagai bentuk, tapi kena tengok keadaan dia, condition dia. Okey, jadi seterusnya ini unsur hidrogen. Okey, wujud dalam bentuk ion dalam jus limau. Okey, walaupun limau dia seperti air dalam bentuk cecair, tapi okey,
jus limau dan di dalam ada air kan, maksudnya apabila air dia bercampur dengan limau dia sudah menjadi bercas, menjadi unsur hidrogen dia bercas. Sebab itu dia ada satu eksperimen, oke, kamu boleh cari di YouTube, dia ada satu eksperimen, mereka letak itu tawai ke ataupun apa ke dalam jus limau, lalu mereka test dia memang bercas elektrik, oke, bercas elektrik, oke. Nah, unsur hidrogen dalam udara dia memang wujud dalam molekul, oke, ingat dia wujud dalam molekul dalam udara, tapi apabila dia campur dengan jus limau, oke, hidrogen dia menjadi ion, oke, unsur hidrogen, oke. Jadi PTPR hari ini sampai sini saja. Oke, jadi video yang seterusnya kita akan tengok 8.2 lah. Oke, jadwal perkara. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jadi jangan lupa like, oke, dan share kepada kawan-kawan kamu. Dan jangan lupa, oke, subscribe channel Cikgu Ko. Dan ingat buka lonceng di tepi ya. Oke, jadi sampai sini saja, kita jumpa lagi. Bye-bye.